Assalamualaikum dan salam sejahtera bosku. Okay, so hari ni aku ada Projeknya aku nak tambah replika dekat Shimano Antares DC MDXG. Iha. So reel ni aku beli second hand dekat owner dia atas ni. Nampak tak? Ni owner dia aku beli. Dia ni steady ni, moderator kepada grup Shimano Malaysia Custom. Terima kasih lah bosku. So dia jual kat aku second hand. Condition dia memang terbaik lah. Salah tak ada, smooth. So aku pun amat berpuas hati lah. Terima kasih banyak ya bosku. So seperti yang kita sedia maklum, Shimano Antares DC ni, DC dia stand for digital control. So bila kita kas ada bunyi zing lah, macam tu lah kan. So bunyi tu sebenarnya memberi kita semangat macam dia tahu, cuba lagi. Gitulah cerita dia. So satu je yang kurang, aku rasa kurang sempurna sebab dia tak ada track clicker, dia bisu. Bisu aku ni kurang minat sikit feel bisu ni, tapi aku tak minat spinning. Sebab kita tahu spinning ni dia ada track clicker kan. So kita nak modify, kita nak tambah dia drag clicker ni. Drag clicker aku beli dekat Boss ni. So aku dah beli ni, pembelian aku kali kedua lah. Yang pertama aku beli 2 unit. So aku pasang dekat bantam dengan kasih tas. So aku punya bantam tak bisu. Ni dah. So ni Shimano bantam 151 HG. Kalau kau tengok dekat YouTube aku, banyak jugalah aku guna. Aku buat main light jig sebab aku pakai dengan tali 10 LB. Road pun aku pakai ringan-ringan je. Kena aku pakai Teton 24 LB, dan Drift Blackfire apa lah, aku rasa 16 LB je kot, 616 tu. Then aku pakai dengan road kecil-kecil Storm 612, 26 LB, 26 LB. So mostly reel ni aku main light jig. So aku masuk 10 LB Berkeley Fireline. Bila aku baling, contoh aku pakai Coin Teton kan, 26 LB yang aku baling dalam berat 10 gram. Walaupun overweight untuk 20 gram tu, dia punya pergi bosku macam peluru. Sebab brake pun aku letak berapa ni, brake aku letak kosong. Brake aku letak 1, dalam aku rasa buka 1. So kalau aku paling sekuat hati, ibu jari melecet bosku. So memang puas hati lah. Membebil lah aku nak cerita pasal drag. Okay, so ni first aku beli dekat Boss tu. Drag clicker aku pasang kat bantam dengan kasih taso. Bantam aku tak bisu. Ya. Kita dengar itu. Sean, strike. Ya. Itulah bunyi nak Sean kan. So bunyi ni kasar sikit, mungkin sebab body dia solid besi kan, rasa lah. So reel kedua aku punya kasih tas, Shimano kasih tas 151 HG. Ni dia, Shimano kasih tas 151 HG. Inilah mesin Shimano pertama aku. Memang aku sayang sebab dia ada sentimental value. Walaupun dia murmur, tapi dia tahan, kualiti. Banyak dah ni, banyak berbakti. So banyak mangsa dah tewas, talang, kerapu tak kira lah, jenah, semua ada. Kau boleh tengok lah kat YouTube aku sebelum ni. So ni pun aku masuk juga drag clicker. Okay, yang ni body dia sebab aku rasa graphite ke plastik tak tahu lah, tapi macam plastik lah, kategori apa tak tahu. So dia dah aku luruskan. Bagi yang korang tertanya, ini Star Trek apa? Ini Star Trek Avial. Aku rasa macam meja lah. Sebenarnya aku beli ni untuk bantam, tapi aku masuk kasih tas tak comel pula, ngam pula je. So bagi je lah kasih tas kan. Okay, so aku teruskan drag. Okay,
Nampak? Comel. Tak ada effort pun. Yang ni aku masuk spoil juga. Aku pairkan dengan root halus-halus juga. So aku masuk lebih kurang lah. So benda ni aku target untuk main ringan. So baru-baru ni aku ada beli road travel road cooling 4 pieces. So aku pengen juga buat hari ni aku ingat. Tanya lagi belum test. Ada kesempatan. So tengok bila aku letakkan drag. Alright. Dia tajam sikit. Bukan sikit. Kita ni dia terbenam. Okay tengok. Sean. Wah, Sean. Itulah. Okay, more time, Sean. Biasa kan? Sebelum ni bunyi dia kasar sikit macam sniper. Katak. So aku adjust sikit lah dalam. Adjust lah bos bukan susah pun. So sekarang next project kita akan pasang drag clicker dekat Shimano Antares DC MDXG. Tapi masalahnya aku sebenarnya tak boleh nak buka sebab dia ada DC. So aku share kat luar dia pun kan tak ada skru. Aduh, mana dah lubang skru dah. So aku ada study tengok YouTube kan. Skru dekat dalam ni. Satu, dua, tiga. Aku tengok dia buka di sini betul dia keluarkan 1, 2, 3 skru. Then skru yang lain lah. So aku tengok pun last week aku dah lupa macam nak buka dia. So aku study dululah. GoPro stop recording. Alright. Okay, aku dah study tadi. Aku tengok YouTube macam mana cara membukanya. So aku dah faham. So let's continue. Jing excited ni. So barang-barang yang diperlukan adalah epoxy, terus bekas nak bancung epoxy dan yang lain-lain. Yang tolong ambil berus satu. Bro yang mesti. Terima kasih dan peladi. Alright, ada assistant. Bagus ada assistant ni. Assistant ni dia nak viralkan gua di Instagram dia kan. Aku boleh buat. Gua mana lah Instagram, tak reti. Bosku seorang lagi. Ni. Alamat sudah lah. Oh. Tak boleh lalu. Buat apa? Mengganggu ke? Mengganggu sesi kau nak modify ni. Betul lah. So buka dulu. So kita buka. On satu lagi. Okay, let's go. Okay, firstly kita buka, kita keluarkan dia punya DC. So kita cabut DC dia dulu lah. Ada 3 skru. 3 skru, 1, 2, 3. 3 skru. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. So habit aku kan, sebab aku ingatan tak berapa nak power kan, jarang buka. So selalu terlupa. So aku punya habit selalu aku akan susun ikut urutan. So akan datang senang. So sekarang aku buka dia macam ni straight. So ini skru bawah, ini skru atas, DC. Ya. Alright. Ini atas, ini tepi. Okay. Jangan begitu bosku. Alright. Okay, ni tepi sini.
Okey, susun dan kita keluarkan ni. Okey, tengok mana angle tak kena. Aku rasa macam ni tak kena kot. Oh, sedang buat sutera tu. Okey, berhati-hati. Okey, pastikan dia tak sangkut. Alright, so dia keluar macam tu. So ni lah DC dia. DC stand for Digital Control 4/8 DC. Shimano 4/8 DC. Okey, ni DC dia. Ini DC dia. Ini. Okey, kita letak bagus. Kita letak elok-elok. Okey. So bila dah buka tu, spool boleh dikeluarkan. Jadi kita keluarkan spool tu dengan berhati-hati. Alright, so bila dia keluarkan, letak sini, dia tak bergelik-gelik dan jatuh. So antara ada 3 skru. Dua dalam, 2 skru dalam, 2, 1, 2, 3. Ni pun skru dia juga ke? So entahlah, aku rasa macam entah je. Okey, ni pun skru dia juga. So ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, aku sebenarnya dah beli lama dah. Tak tahu lama mana kan. Aku dah belilah, tapi sebab aku tak tahu nak buka dia macam mana. Tu yang aku hold dulu. So ni belah bawah. Skru ni kena susun sebab dia punya saiz dia tak sama untuk setiap bahagian dia. Dia ada panjang sikit, ada kecil sikit. Okey, satu. Mana dia boleh ni? Tak bagi 4 kan. Ini tak mungkin. 3 je kot. Mana dah. 1. So nanti dia cabut sini, baru dia cabut. Oh betul lah 4. Satu lagi dekat ni. Sorry satu lagi. Okay ni 4, 1, 2 dalam 3, 4. So dia tersorok dekat dengan apa, benda tau, nama ni tau ni. Kita dah buka. So satu tadi bawah sini, yang kedua atas. Ya, alright. So yang kedua. Oh, panjang. Thread masih power lah. So kalau tengok dekat skru dia ni ada lock tight dia panggil. So dia macam nak bagi skru ni lebih mencengkam lah dengan thread dia. So dalam 2. So dalam 2, yang besar depan, yang kecil belakang. Okay, tak ada masalah. Okay, sebelum aku buka 2 skru ni, aku sebenarnya lupa sesuatu yang penting, iaitu aku sepatutnya togglekan dulu tepi ni. Ni kena buka dulu. Masya Allah. Itulah excited sangat. Salah step tu ni. Ayah. Ini. Tak boleh nak lock lah. Open bawah. Dia tak boleh lock sebab spool dah hilang. Kuang. Itulah salah dia. GoPro. Apa lah. So kita buka. Kita buka. Macam biasa. Susun nampak skru dia. Ada warna merah ni Loctite. Dia untuk grip lagi. So minta maaf lah, kuku aku ni panjang lah. Aku menjepit kuku kat rumah ni aku tak tahulah. Dia, orang kata time nak pakai dia tak ada. Time aku tak nak pakai dia bersepah. Macam tu lah. So time aku nak potong kuku je dia hilang. Mana tak pergi. Okay. So ini. Oh bahaya lah tak ada tu. Diam. So kita nak buka ini, kita pakai spanner bentuk kat sebang untuk nak. Ni aku beli spanner ni, aku beli kat DIY je. Bagus spanner ni, banyak membantu dan adalah 1-2 hilang. So rasa ni check tu. Oh, kecil lepas tu. Kalau bukan ini kecil juga. Ikut.
Itu dia. So Allah, untuk mengelakkan ia calar, kita balut dia dulu. Baru dia tidak calar. Ini pun jangan tekan begitu, rosak, tak masuk. Okey, nak buka dia terbalik. So kita menghala ke arah ikut jam untuk buka. Nampak? So lembut sutera. Buka tak boleh. Okay, thank you. Yang ni standard macam bisi-bisi yang lain lah ni. Senang je. Cik, koyo kan. Senang je. Oh, spring dia kuat. Menendangnya keluar. Okay, ni handle dia. Aku rasa handle dia patut bearing lah. Smooth. Nanti kita upgrade lah. So ni star drag. Okay, komponen-komponen ni susun je, ikut turutan. Nampak? Cabut satu, letak. Okay, ni nampak? Itulah pergi cabut awal. Sengal. Ada kan dah terciduk. Macam mana nak buat ni? Macam mana? Okay, ni tutup. Kita banggakan. Itulah, tak ada hal bikin hal. Alamak. Rasa ni dekat dalam ni. Tadi tak ada pun. So ni mungkin dia ada dalam ni. 6 subtract. So ni dah longgar. Okay, kita buka dah. Jangan ikut step aku salah ni. Sepatutnya buka ni dulu, baru buka DC dengan spool. Ini ajaran sesat ni. Excited ni pasal nak pasang balik malas. Okay, so ni selalu yang orang ada problem, dia jadi lock habis pun lu sebab dia terbalik. Kalau tengok sini kan dia berlawanan, dia ada lengkung sikit. So lengkung tu lah yang buat dia macam ada spring. So kalau dia terbalik, efek dia selalu kalau dah ketakkan drag pun masih bergerak. So solid. Banyak aku pernah halus lah. Ada tembagu lagi tepi ni. Mungkin dia untuk block partikel air mesin tu, untuk menghala ke arah one way bearing. Sebab tepi ni one way bearing. So dah habis buka tu semua, kita buka lah skru di dalam ini. Okay, kita buka yang besar dulu. Alright. So pemilihan mata screwdriver ni pun penting tau. Penting tau. Pemilihan mata screwdriver ni penting. Sebab kalau terlampau kecil ataupun besar, takut masa nak pusing ni dia tergelincir dan membuat skru tu haus. Itulah salah satu punca yang buat skru ni haus. Ada faham? Alright. So aku pun belajar daripada pengalaman. Tak dah haus kawan-kawan. Okay, kasih tutup. Alright, so sekarang kita akan buka ini. Ada bearing, one way bearing dalam dia. Alamak. Ada bearing di sebalik one way bearing. So ni bearing biasa ni. Mungkin dia melancarkan lagi lah. Okay, masuk balik. Nanti aku tak tahu nak pasang macam mana. Alright, so kita susun, letak bagus, letak elok. Dalam dia clean gila bosku. Ini bukan biasa-biasa ni. Terbaik lah bos. Tip-top macam baru. Ni nanti aku tambah grease lah. Sebab sebenarnya aku ni memang jenis suka dalam ni berminyak. Okay, tak apa, abaikan. Ini dia. So let's go to the business. Kacau lah ni spring dia ni, menolak masuk, keluar masuk. Apa kena buat ini dia. Ini benda ni boleh mengundang kecelakaan. So salutip je dulu.
Nampak? Take pun sempat second hand. Entah tadi. Oh tu sudah take off. Okay, tak apa. So kita akan pasang drag clicker. Kita akan cabut ini dulu. Ini dia masuk dekat conway bearing. Okay, ini dah. So hati-hati, selalunya di sini bawahnya ada benda. Oh salah, tak ada benda. Ni semua. Ni drag dah. Drag apa tah yang dia panggil, dia upgrade carbon tag. So ini depan dia, dalam dia punya apa dia panggil dah, aku lupa lah. Apa tah carbon tag apa tah. Sini dia punya pad lah, macam kereta punya pad kan. Macam pad kereta. Nampak. Okay. So kita tengok drag. So lepas ni aku nak basuh dulu benda ni, sebab aku nak epoxy. So sistem benda ni, sistem cara dia bekerja drag clicker ni, dia ada 4 komponen. Atas ni apa tah, lapik drag. Ini dia punya tempat yang kita akan epoxy ke dalam gear. So ni dia punya mekanisme yang buat bunyi. So konsep dia macam ni, nanti bila dia pasang, bila kita lock dia pusing, dia gerak. Benda ni bergeser dengan benda ni. Okay, benda ni bergeser dengan benda ni. Itu yang bunyi ketek tu. Of course lah tak dapat bunyi macam spinning, sebab dia punya build metal tu. Kalau tengok spinning, dia punya spool dia kan. So vibration tu, bila dia contact dengan body, dia nyaring. Dia konsep macam loceng. Nampak? Cerita aku memang nampak. So okay, tengok ni, dia masuk dalam ni. Oh ngam-ngam cun. So ni masuk sini. Nanti washer ni dekat sini. Okay, drag kurang sikit tu aku tak pastilah, sebab aku fight ikan pun aku tak lock 100%. Cukup lah kot. Kut. Aku malas nak basuh pakai tisu je lah. Tengok dalam dia clean lah. Ya. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Aku rasa aku basuh dulu lah, untuk elakkan minyak ni. So aku nak epoxy kan. Minyak sikit. Cukup epoxy tu tak melekat. Cuci ke nak epoxy, malas lah, lap je lah, kerana aku yakin lap sudah mencukupi. Ya, okey. Lap lap kedua, lap kali ketiga. Kalau korang aja korang cuci lah, sebab drill ni terlampau tip-top bersih kan. Kalau drill aku majoriti semua dalam dia tu penuh minyak, sebab aku malas nak cuci, aku spray je. Aku spray. So aku guna spray ni Shimano, dia ada grease dengan oil. Memang mudah lagi memudahkan. Okey, dalam okey bersih. So kita simpan dulu situ. Yang ni jadi pun aku gatal lagi pegang. So dia berminyak sikit. So dia ada 2 bahagian ni. Satu atas bawah, dia kurang je. Sebawah ni lebih macam tembaga sikit. So belah bawah tu yang kita epoxy. Okey, dalam tentunya atas ni dia kasar kan, tapi tak apalah. Nampak sikit bawah ni. Bawah ni pun clean. Apa? Nanti kita modify dia. Alright. So seterusnya, kalau aku tutup ni dia ngam-ngam. Ni kecil dia kat sini. Kat sini dia tolak. Tak ada base pun ni dengan ni kan. Kalau ni kat atas dia tak sampai. So kalau ni kat bawah apa dah. Okay, dah clean. Jom kita epoxy dia. So ni boleh simpan tepi. Wah, buka juga dia. So ini kita simpan tepi. Mewah. Ini dah epoxy. So ini adalah resin, ini adalah hardener. So tempoh dia mengeras dalam 5 minit.
So kekuatan dia kata sini 2 tan. Dahsyat bosku, 2 tan. 2 tan ya. Tak apa. So jom. So tak banyak lah, pakai sikit je. So aku tak nak membazir, aku kumpul sikit je. So ni adalah hardener. Ni bau padu. Okay. Aku agak-agak lah bagi sama rata, sama balance. Okay. Ni adalah resin. Agak-agak dia hampir-hampir semua banyak. Kalau tak berapa, nanti kadang dia lembut sangat kan, ada ni kurang kan. Okay, tambah sikit lah. Dia macam lebih resin je. Dia jadi macam kau makan ke tau. Kau makan sama belacan. So aku ambil sambal. Alamak, sambal terlebih, tambah nasi. Kau dah makan nasi pula terlebih, tambah sambal. Macam tu lah, dah jadi lambat-lambat. So hopefully ni okey lah. So nampak resin dan hardener. So kita kacau pergi seperti pusing. Kita kacau dia. Kacau. Okey, kacau dia. Kacau sampai dia sepati. Macam mana kau nak tahu dia sepati? Agak-agak je. Tak ada specific rule pun. Ikut. Kau ikutlah aku, sesat nanti. Tapi sesat tak sesat tu biji real aku, alhamdulillah lah. Cuma ada sekali tu dia tercabut kan. Apa susah? Buka, cuci, sapu balik. So resin ni dia, bila dia mengeras, dia kuat. Kelemahan dia haba. So bila dia dilayurkan dengan api, dia lembik lah. So ada baik ada buruk lah. So kau nak buka nak buang senang, kau panaskan je dia. Okay. So ini belah depan. So dia akan masuk dengan pack sini. So aku akan beri posisi dekat area sini je lah. So hopefully adunan ni sepati. Bau dia tak boleh belah. Bahaya bau tu ni. Okay, ni yang belah kilat ni. Apa ni? Alamak, kawan aku WhatsApp dah pula. Alik fishing WhatsApp aku, ajak dinner. Okay. Sempat ni buat ni. Sempat ni. So kita ada dinner lah malam ni. Okay, sapu. Nampak? Okay, dah sepati. Tak payah banyak-banyak. Cukup-cukup, sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Standby tisu Lepas ni kita akan lap lebihan-lebihan dia. So kita akan masukkan dia di dalam. Ting. Alright. So tekan-tekan sikit, jangan tekan kuat-kuat. Tekan sedang-sedang. Kalau kuat-kuat sikit dia tak keluar. Okay, nampak? Ada lebihan-lebihan dia. Kasih lap. Jangan takut, jangan gusar. Ada lebih-lebih sikit tu halal. So kita lap. So kita biar dia mengeras selama 5 minit. Dan kita akan pasang balik. Okay. So better kalau buat siang boleh jemur. Korang boleh jemur dia. Cepat sikit dia keras kan. Okay lah, aku rasa cukup ni banyak. Okay, goyang-goyang sikit lagi dia. Lagi sebati sikit. Selalu aku nak tahu sama ada dah keras atau belum, ada okey belum. Aku akan tengok dekat yang aku punya mall ni. Mall kan ni. So kalau aku biar 5 minit 10 minit, aku tadi tengok keras, tekan lah. Kat situ lah aku nak check sama ada dia dah keras ke belum. So relax dulu, tunggu dia keras. GoPro stop recording. Alright, bateri ada 53%. Ini ada 40%. So boleh kuat 3 jam, ni boleh kuat 2 jam. Okay, let's go. Alright. So tadi kita dah posisi. Kita kalau ikutkan posisi ni dalam 5 minit siap. Kalau ikutkan dia kata 5 minit siap. Tapi aku biar sejam lah kan. Kalau lagi lama lagi bagus sebenarnya posisi ni. So dah kering. So jom pasang. Ni pun dah keras. Ya, ini dia. Dah keras bosku. Macam
keras. Oh, masuk. Oh, sini bawah dia padu. Okay. So, jom kita pasang. So, kita akan pasang ini dulu. Betul lah tengok. Siap pula. So, ini aku rasa dry. So, dia dry. Ni pun masuk dry. Okay. So, yang tu dry. Yang ni kita bagi dia wet. Kita pakai ni rag washer by Diuteno. Diuteno kot nama dia. Sorry lah kalau salah pronounce. Ada bunyi-bunyi sikit tadi lah. So, pakai ni lah. Ni untuk melancarkan je. Tak perlu banyak-banyak. Kita bantu dia jadi lancar. So, dia taklah sekat-sekat sangat kan. Kita biar dia sekata. Kat sini. Okay. Alright. Panas, dia berkabus. Okay. So, atas juga. Bagi dia ada. Cun. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, tadi aku dah berjaya pasang balik. So, lepas aku pasang tu, aku dapati agak ketat nak pusing ni. So, ketat. Aku pun terpaksa buat eksperimen uji kaji. So, aku dapati okay. So, aku dapat kena pastilah apa masalah dia ketat. Sebab bila kita dah tambah add-on dekat gear tu, dekat gear dia kan, so dia jadi tebal sikit. So bila tebal, dia punya yang shaft tengah tu dia terkeluar sikit. So dekat ujung ni dia ada bearing kan, so bearing tu terkeluar. So bila kita nak pasang dengan star drag apa semua, so dia macam menolak ke sana. Maybe okay, so actually Rito aku dah siap pasang lah. Aku dah try buat and error. So ada kesilapan dan bukan kesilapan lah, ada sedikit adjustment aku kena buat lah. Sebab tak berapa nak tune, ada masalah yang aku hadapi. So jadi macam ni rupa dalam dia. Ini yang plate untuk yang berbunyi kita dari epoxy tu, nampak tak? Ada kelekuk-kelekuk ni. So kita punya main gear ni, bunyi-bunyi tu. Dan kita akan pasangkan ini. Yang ini, so kalau tengok ni dia ada bending sikit. So benda ni yang touch dengan rongga-rongga ni, so dia akan berbunyi kedek-kedek. Gitulah kan. So dah masukkan. Then yang ni tengok okay, ni sebenarnya stiker ni boleh buka. Kita tak nak bagi calau kot. So ni warna biru. Ni flat saja. Kalau tengok sini dia ada lekuk, ada longkang. So aku rasa longkang tu sebelum ni aku pasang macam ni, yang flat ni kat sini. So bila aku pasang flat, dia macam kena dengan yang bengkok tadi. So kali ni aku cuba pasang terbalik lah, sebab aku rasa kan
yang potongan dia tu, yang tempat nak berbunyi yang dibengkokkan tu, cun-cun dekat longkang ni. So dia tak kena kalau kita ketatkan. So dia mungkin bunyi dia sedap sikit lah. So nampak lah cara pemasangan dia. Then pasang macam biasa. So aku terpaksa ulang tayang balik lah. Sebelum ni aku dah siap pasang. So aku ambil berjam kat lah masa buat eksperimen. Sebab bila aku pasang, bila aku karau, karau kot bunyi dah, aku lupa. Kang cakap jangan, okay, kita pusing je. Pusing ke? Karau lah, okay. Besok bila aku karau dia ketat. Ketat sebab sebab dia punya carbon tag tu, drag punya carbon tag tu, mungkin bila dah tambah tu, tambah yang dia punya apa tempat nak bunyi tu kan, dia jadi tebal lah. So bila tebal, bila aku masukkan yang apa dia panggil lah, aku tak tahu nama dia apa, tapi dia sebelum dia yang dia masuk kat shaft tu, ni benda ni. So bila dia tebal, benda ni dia terkeluar sikit. Dia terkeluar daripada ni, dekat one way bearing ni, dia terkeluar lebih macam ni tau. Sepatutnya dia cun-cun je, dia cun-cun macam ni. So bila dia terkeluar lebih macam ni, geseran dia kuat, geseran. So bila aku nak karau tu dia jadi ketat. So aku try and error, buat eksperimen, buka pasang ni bearing ni. Dan aku ambil keputusan aku buang satu drag punya washer lah. Yang original tu memang dah tak boleh pakai sebab aku dah pasang ni. Yang dia bagi tu tebal sangat, so aku just cabut je lah, tak pakai. Mungkin drag dia ada kurang sikit lah, tapi tak mengganggu aku punya karauan. Dan walaupun kurang drag dia, aku rasa still memadai. Aku pun selalu tak adalah lock 100%. Sebab bila aku lock 100%, walaupun mesin ni kuat, so benda lain akan kalah. Contoh dia, tali akan putus, mainline, ataupun bila semua dah kuat sangat, ikatan pula dekat FG, ataupun bila lain snap, ataupun menekankan, depend lah. So bagi aku dah mencukupi, bagi korang aku tak pastilah. So lepas tu pasang macam biasa. Ini masuk sini. Okay. So dia ada spring sikit, so ni kena tengok lah. Sebab kat sini nampak spring ni dia pelik sikit, nampak ni. Dia ada punat ni yang tahan dia ni. So spring tu masuk situ, punat dia. So sebelum pasang macam biasa, alang kefalang aku dah buka ni. Aku nak sembur sikit grease lah. So grease ni kalau banyak dia berat. Karau tu ada rasa berat sikit lah, tapi at least aku punya gear terpelihara sikit lah. So aku menggunakan Shimano Real Grease Spray. Aku rasa dekat 2 tahun ke lah benda ni, dan masih bertahan. So aku guna pun tak adalah banyak, guna apa, sudah kerja, tembak bawah sikit. Settle. Dan ambil brush kasih sapu. So brush kasih sapu. Alright. So tempat lain kasih sapu juga, at least dia salt water resistant sikit lah. Dan kita pasang. So kita pasang secara berkhemah. So masuk ni dulu, sini 6. So ni spring tadi yang aku cakap tu, spring tu dia akan slot kat sini. Ni spring, nampak spring dia akan masuk situ.
So ada slot dia. Okay, cari diselamatkan. Okay, dah masuk. Cun masuk sini. Dan kita pasang skru dulu. Ada 4 skru. 1 skru yang ketiga. Cek. Dan skru yang keempat. Skru yang terakhir. Sini tempat dia. Sini, di sini. Alright. So kalau nak ketatkan ni, tak payah guna kekuatan tu lah. Alang-alang je. Alang-alang pula. Agak-agak je. Tak perlu kuat sangat. Sebab takut track dia untuk makan. So agak-agak je lah. Tak kuat sangat pun. Okay. So kita pasang tepi-tepi ni dulu. Kita pasang. Tapi aku rasa kalau aku pasang top DC pun ok juga. So sebab bila aku dah pasang tu, aku boleh lock. Tengok ni, tak boleh lock. Kosong, dia tak cengkam. Aku rasa mungkin dia cengkam dekat spool ataupun DC. So kita masuk ni dulu lah, supaya dia tak tergantung-gantung dan mengganggu keselesaan. So masuk dulu spool. Lepas masuk DC. Ini adalah DC untuk dia. So DC ni nak keluarkan dia ada 3 skru. Kita adjust dulu. Lagi cun-cun. So 3 skru. Itulah guna dia. Bila kita buka, bila buka aja susun. So senang nak tahu mana satu. Kalau korang hari-hari buka ataupun kerja memang service reel, tak apalah, hafal kan. Macam aku ni sebulan sekali tu, kalau rajin macam itulah cara dia. Aku akan susun. So baru aku akan ingat. Kalau tidak, dah siap pasang, ada komponen lebih. Patient. So kita kasih skru 1. Okay, letak agak-agak je. 3. Okay, dah boleh lock. So dia tak mengganggu. Okay. Then bila dah susun ikut terutan komponen-komponen ni, dah susun senang nak pasang. Kita dah tahu kat mana. Okay, macam ni. Wow, tu bahaya. Ni apa tah tembaga punya ring. Mungkin fungsi dia ada tutup extra bearing tu punya ruangan. At least tak kena lah garam ke air laut tu masuk. Dan ni besi tu betul ni. Apa dah nama dia, aku dah tak ingat dah nama dia. Dia masuk ni. Kat belakang ni ada macam apa dia panggil lah, apa tak, washer. Macam washer apa dah ni. Lalu dia melekat. So hati-hatilah time buka, takut dia tercabut. Okay, dah masuk. Dia masuk spring ni. Cun. Lepas tu ada tembaga ni. Okay, cun juga. Dan masuk start drive. Start drive ni aku rasa besi lah material dia. Tak bunyi dia padu je. Okay, cari dia punya longkang. Dia ada bentuk dia yang tersendiri ya. Boleh dia masuk betul cun dia. Okay, then lepas ini adalah handle.
So kasi masuk handle. Okay, handle dah masuk. Kita baca balik, cun ketak. Okay, semua dah cantik terkawal. Okay, tak ada masalah. So kita pasang nut ni, handle nut. Dia terbalik. Kalau nak buka ikut jam, nak tutup lawan jam. Kita buat konsep terbalik mungkin sebab kalau dia ikut putaran biasa kita pusing takut dia makin lama makin longgar. So dia pusing dia terbalik. So alright, lawan jam tu ketangan dia, lawan jam agak je. So kalau tak ada masalah, smooth. And terbalik, cun ya, tak ada goyang, perfect. Dan kita screw balik. Agak je. Okay. Ini dia untuk dia. Siap. Cukup ni, ketat ni, enough. Kita memandai. Alright, cun. Iya, berjaya. Aduh. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera bosku. So macam mana? Kau rasa kalau korang rasa berbaloi mengurangkan dia punya kekuatan drag dengan mengeluarkan satu washer dia, so korang boleh upgrade. Kalau korang rasa tak berbaloi untuk mengurangkan drag dia, untuk bunyi dia, korang tak perlu upgrade. So terpulanglah pada kehendak masing-masing. Then mungkin kau boleh cari plate washer yang paling nipis ke, terpulanglah, korang pandai lah korang modify. Tapi bagi aku kekuatan dia dah cukup memadai lah dengan apa yang aku gunakan. Cukup lah tu, bagi aku dah reasonable lah. So perfect lah bagi aku, perfect. So bila aku baling ada bunyi sikit DC kan, then bila strike pun ada bunyi. So bagi aku punya kehendak dah tercapai. So kalau korang nak tahu kenapa aku nak sangat update drag clicker, sebab dia ianya menambahkan aku punya keseronokan ketika aku strike. Sebab aku pun jarang lock drag 100%, sebab depend dengan kau punya permainan, depend dengan aku punya permainan lah. Kalau aku main kerapu, aku akan hampir 80% lah drag, tapi memang aku set up power lah heavy. Kalau aku target kerapu besar, kalau kerapu kecil pada lah. So kalau macam ni aku target main top water. Top water selalu ikan dia gentle, dia tak masuk dekat karang batu kan, dia akan sang kan, depend lah aku punya tempat korang kan, tempat korang mau mancing. So macam tempat aku macam tu dah memadai. Dan kalau korang nak tahu juga kenapa aku bersungguh-sungguh nak upgrade drag clicker, kau tahu sebab apa? Sebab ini. Ada boiling, ada mengejar. Ya, fish on. Alhamdulillah, fish on. Ya, okey, kita strike. Wow, apakah itu?
pakai tu. Macam mana? Gas kan? Ada bunyi. Itulah sebab dia tak apa, lebih excited lah. Kau lebih wow, tak adalah ada bisu. So racun sikit, kasih racun sikit bosku. Okay, so kalau korang tengok full video tu, so aku akan post selepas video ni. So korang subscribe lah bosku, belanja lah sikit subscribe. Subscribe sikit, tekan loceng, pling. Then nanti bila aku dah update, dia akan notify korang. Okay. Okay, kalau okay, terima kasih semua. Terlebih kurang minta maaf. Terkasar bahasa minta maaf. Yang baiknya datang dari yang buruknya. Okay, so terima kasih kerana sudi menonton. Apa-apa Roger dekat komen bawah. Okay, gerak lu Papa Roger. Assalamualaikum. Boom.